TV KPM. Terus berkongsi pelbagai ilmu yang bermanfaat hanya di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Hazrina Kasim. Pastinya ketika ini tumpuan diberikan kepada calon-calon SPM untuk sama-sama kita ikuti satu lagi mata pelajaran dalam Sukses SPM 2021. Namun sebelum kita nak mengetahui apakah fokus, tips dan panduan yang bakal diberikan, kita nak berkenalan terlebih dahulu bersama dengan guru penyampai kita. Apa kata kalau kami kongsikan serba sedikit tentang profilnya? Silakan. Okey, itu dia serba sedikit profil guru penyampai kita hari ini, iaitu Cikgu Zaharuddin Abdul Kadir, merupakan guru landscape dan nursery. Dan pastinya hari ini, 1 jam ini, kita akan bersama-sama untuk mengetahui tips dan panduan bagi mata pelajaran landscape dan nursery. Jadi untuk itu, ini dia cikgunya. Apa khabar Cikgu Zaharuddin? Alhamdulillah, sihat hari ini, insyaAllah. Okey, baik Cikgu. Hari ini untuk calon-calon SPM 2021, kita nak berikan sedikit tentang tips dan panduan berkenaan dengan mata pelajaran landscape dan nursery. Tapi apakah fokus utamanya hari ini, Cikgu? Ya, hari ini kita akan memfokuskan bagaimana teknik untuk kita menjawab soalan landscape dan nursery, kertas 1, 7301, ada bahagian A dan bahagian B. Jadi kita akan kongsikan pengalaman saya sebagai seorang guru landscape dengan pelajar dan semua yang menonton rancangan kita pada hari ini. Baiklah Cikgu, untuk calon-calon SPM dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, mari kita sama-sama beri tumpuan ini untuk kita ketahui tentang format soalan, bagaimanakah mungkin tips dan panduan untuk menjawab kertas 1, bahagian A dan bahagian B. Silakan Cikgu. Okey. Terima kasih Rina. Okey. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan kita, perkongsian idea kita pada pagi ini, hari ini, saya perkenalkan diri saya, Zaharuddin Abdul Kadir daripada Sekolah Menengah Botol Laut, dan di sini saya menekankan ilmu adab, ilmu dan amal, yang mana adab itu bermaksud tingkah laku kita, berinteraksi dengan budaya dan sekeliling kita, Jadi setiap pelajar kita hendaklah menjaga adab, yang mana apabila kita mengikuti budaya satu kawasan itu, sekeliling kita, maka kita akan diterima oleh masyarakat. Di samping itu, kita perlulah menggarap ilmu, menggarap ilmu, dan ilmu itu kita dapati daripada mula kita lahir sehinggalah kita sampai ke liang lahat, dan dengan ilmu itu kita akan beramal, Jadi kalau kita jaga ilmu, kita jaga amal, kita jaga adab, semua akan sayang kita, termasuklah haiwan dan tumbuh-tumbuhan juga menyayangi kita. Okey? Okey. Untuk mendapat keberkatan, marilah kita sama-sama mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kerana dengan rahmat dan kasihnya, sama-sama kita dapat berada, saya berada dalam studio, Rina, dan semua para pelajar berada di hadapan TV, kita menggarap ilmu, kita berkongsi, kongsi ilmu yang kita ada, iaitu hari ini MPV Landscape dan Nursery kod 7301, kertas 1, bahagian A dan bahagian B. Okey. Jadi inilah suasana pelajar-pelajar kita, sebelum kita pergi kepada perkara-perkara yang lebih serius. Hari ini kita lihat suasana pelajar-pelajar sekolah, saya rasa ini adalah memori kepada semua orang,
memori yang paling indah apabila kita berada di sekolah, yang mana suasana ini akan kita tinggalkan, terutama kepada pelajar-pelajar landscape. Saya rasa subjek kita adalah subjek yang akhir untuk kita duduki. Baik, seterusnya kita lihat berkaitan dengan pengenalan pentaksiran. Apa itu pentaksiran? Pentaksiran adalah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Itu maksudnya pentaksiran. Bermaksud semua kertas-kertas yang pelajar ataupun calon telah duduki adalah pentaksiran. Kemudian pentaksiran itu dalam bentuk instrumen. Apa itu instrumen? Instrumen adalah alat ataupun kaedah yang digunakan bagi mendapat respon calon dalam pentaksiran suatu konstruk. Apa itu konstruk? Konstruk adalah aspek yang ingin kita kembangkan dalam diri pelajar, dalam diri pelajar dalam proses kurikulum. Dilihat dari segi pengetahuan, kemahiran yang akan ditaksir. Okey. Terusnya item. Apa itu item? Alat yang digunakan untuk mendapatkan respon pelajar dan merupakan bukti yang boleh dipertimbangkan dalam pengukuran sesuatu konstruk tadi. Okey. Baik, kita terus kepada item. Apa yang dimaksudkan dengan item? Komponen-komponen item terdiri daripada rancangan, dia ada tugasan, dia ada arahan dan peraturan permakahan. Yang mana keempat-empat komponen ini adalah perkara yang penting dalam satu item ataupun kita selalu sebut sebagai soalan. Kita lihat, ini adalah komponen item. Adalah satu item yang lengkap dan kita lihat komponen-komponennya. Saya bacakan. Gambar rajah menunjukkan tumbuhan hiasan yang tidak diselenggara. Kita lihat gambar pokok di dalam pasu. Kemudian berdasarkan gambar rajah, nyatakan dua aktiviti penyelenggaraan yang perlu dilakukan. Jadi kita lihat, di situ adalah penyataan, ini adalah stimulus, ini adalah arahan, dan ini adalah tugasan, dan di bawah sekali adalah peraturan pemakahan. Jadi komponen-komponen item ini hendaklah kita baca, hendaklah kita faham. Seterusnya penjelasan item. Item adalah ada item mengingat dan item pemikiran. Item mengingat, item yang memerlukan pengingatan, ingat kembali untuk menjawab. Item pemikiran untuk item yang memerlukan calon mengaplikasi kemahiran berfikir untuk menjawab. Okey. Seterusnya kesukaran item. Kita ada item aras rendah, sederhana dan tinggi. Aras rendah bermaksud semua, boleh dikatakan semua pelajar boleh menjawabnya. Seterusnya kita lihat format. Format kertas soalan SPM yang kamu akan duduki. Kita ada soalan bahagian A dan bahagian B. Jenis item, instrumen, item objektif berbagai bentuk dan item subjektif. Okey, bahagian A. Bahagian A, item respon terhad. Calon memberi jawapan ataupun memilih jawapan. Bahagian B, item respon terbuka. Bermaksud calon bebas untuk memberi jawapan. Kemudian bilangan item, bahagian A ada 15 soalan, perlu dijawab semua. Bahagian B mengandungi 4 soalan atau item, perlu dijawab semua. Dari segi pembagian markah, ada 60 markah untuk bahagian A dan 40 markah untuk bahagian B. Masa yang diperuntukkan untuk kedua-dua bahagian kertas soalan ini ialah 2 jam. Jadi saya mencadangkan 1 jam bahagian A dan 1 jam di bahagian B. Wajaran untuk kertas bahagian A dan bahagian B ini adalah 40%. Bermaksud kalau pelajar skor dapat 100%, bermaksud pelajar akan membawa 40 markah. Yang dicampur dengan 60 markah semasa amali. Okey. Jadi ditambahkan kedua-duanya menjadi 100%.
ya. Kemudian dari segi konstruk, ya, ini mengingat, ya, itu maksudnya pemahaman, ya, pemahaman. Kemudian kefahaman penyelesaian masalah dan aplikasi, ya. Mengingat di sini juga bermaksud recall kembalilah, ya, berkaitan dengan kefahaman dan pengetahuan, ya. Seterusnya cakupan konteks, ya. Bermaksud kandungannya semua kandungan pembelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5, ya. Semua pelajar dah tahu, bagaimana, sebagai contoh, ya, di atas meja host kita, Cik Rina kita, di situ adalah contoh, ya, contoh buku yang akan digunakan, yang telah digunakan oleh pelajar, ya. Jadi buku itu mungkin ada pada pelajar kerana sekarang kementerian telah membekalkan dalam bentuk digital, ya, digital. Okey. Kemudian seterusnya aras kesukaran soalan, ya, kita ada aras rendah, sederhana dan tinggi untuk bahagian A, dan bahagian B sederhana dan tinggi, ya. Dari segi pecahan soalan 7, 5 dan 3. Okey. Itu berkaitan dengan format kertas soalan. Jadi saya harap para pelajar lebih memahami bentuk kertas soalan kita, ya. Akan kamu temui. Baik, terima kasih Cikgu Zaharudin untuk pengenalan secara ringkas berkenaan dengan format kertas soalan bahagian A, kertas 1, bahagian A dan bahagian B. Harap murid-murid dapat penjelasan yang sewajarnya. Baik, Cikgu, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita kembali semula di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Sukses SPM 2021, pecutan di mana fokus sekarang ini untuk calon-calon SPM yang bakal mengambil mata pelajaran ataupun kertas landscape dan nursery. Kita terus nak bersama dengan Cikgu Zaharudin. Cikgu, pastinya murid-murid ataupun calon-calon SPM ni ingin mengetahui berkenaan dengan bahagian A. Apakah sebenarnya yang perlu mereka faham untuk menjawab kertas satu ini dalam bahagian A? Silakan. Okey, terima kasih Rina. Terusnya kita lihat, panduan semasa menjawab soalan, ya. Pertama sekali kita hendaklah membaca, ya. Kita hendaklah membaca arahan, tugasan, stimulus dan jumlah skor, ya. Kita mesti ketahui benda-benda ini. Kemudian kita hendaklah menanda, ya. Setelah kita membaca item, kita hendaklah tanda, sama ada dengan buat garisan, bulatan ataupun menggunakan highlighter. Stimulus, arahan dan tugasan. Seterusnya, hendaklah setelah kita tanda tu, apa yang kita tanda hendaklah kita fahami, ya, hendaklah kita faham. Seterusnya barulah kita menjawab, ya, soalan tersebut, ya, dengan tenang, berhati-hati berdasarkan tugasan dan jumlah skor. Dan akhir sekali jika kita ada masa, kita hendaklah menyemak, ya, menyemak soal jawapan yang telah kita tulis. Okey, kita lihat, ya, item bahagian A, ya, item bahagian A berkaitan dengan pengetahuan. Kita ada 9, ya, 9 konstruk, ya. Jadi kalau kita dapati ada terminologi, fakta, kelaziman, ya, urutan, pengkelasan, kriteria, metodologi, prinsip dan teori, ya. Untuk 8 dan 9 ini insya-Allah, ya, untuk kertas landscape dan nursery kita tidak akan ditanya berkaitan dengan prinsip dan teori. Kita lihat, ya, soalan yang pertama berkaitan dengan terminologi, ya. Apa itu terminologi? Pengetahuan tentang penerangan maksud, definisi dan istilah yang betul, ya. Jadi ingat, ya, bila kita dapat melihat soalan, kita terus garis, ya, menunjukkan alatan melukis, ya, tuliskan nama supaya kita tidak tersasar daripada kehendak soalan ini, ya. Jadi gambar Raja X menunjukkan alat melukis, ya. Tuliskan nama alat itu dalam ruang jawapan. Mudah sekali, ya. Terminologi. Okey. Jadi saya rasa para pelajar, para calon, ya, telah biasa dengan alatan semasa melukis, ya. Jadi kita terus, ya, menulis jawapan sesikuti, ya. Yang kedua, kita lihat panduan. Bentuk dah ada T. Ya. Kalau kita tak ada idea, kita lihat gambar tu ada, di situ kadang-kadang ada jawapan. Ya. Bentuk alatan tersebut, ya. Ni ada bulatan-bulatan, ya.
acuan bulatan, ya, dia ada bentuk yang melengkung, ya, keluk Perancis, ya, dan sesiku, set sesiku, ya. Kadang-kadang pelajar-pelajar juga terbiasa dengan perkataan Inggeris, ya, T-square, set square, ya, circle template, French curve, ya. Tak ada masalah. Kalau boleh, cikgu? Boleh insya-Allah, ya. Insya-Allah boleh, ya. Itu jawapan yang kita boleh tulis, insya-Allah. Okey. Kemudian kita lihat, ya, soalan yang berbentuk yang kedua, ya. Jadual 1 menunjukkan jenis nursery tumbuhan hiasan, ya. A, nursery runcit, nursery borong, nursery landscape, ya. Merujuk jadual 1, padankan jenis nursery itu dengan definisinya dengan menulis A, B dan C dalam ruang jawapan, ya. Pastikan calon menggaris, ya. Saya telah warnakan, ya, perkataan-perkataan yang penting dalam arahan dan tugasan, ya. Untuk definisi juga kita gariskan perkara-perkara yang penting. Contohnya memberi perkhidmatan, penyediaan pelan, menjalankan kerja-kerja pelaskapan serta penyelenggaraan kawasan lanskap. Panjang, terlalu panjang. Kita ambil perkara-perkara yang penting dalam ayat tersebut, ya. Kemudian menghasilkan dan memasarkan tanaman hiasan di samping menjual bahan-bahan lain seperti pasu, baja, racun, rumpai secara kecil-kecilan. Nampak? Kita dah nampak keyword, ya. Menghasilkan dan memasarkan tanaman secara kecil-kecilan. Dia dah memberi maksud, ya, untuk ayat tersebut, ya. Mengusahakan, menyemai dan memasarkan bahan-bahan tanaman hiasan dalam kuantiti yang besar. Tengok, kalau kita baca yang saya baca yang merah, kalau kita dah garis, ya. Mengusahakan, menyemai dan memasarkan kuantiti yang besar, ya. Sebenarnya dah memberi jawapan sebenarnya, ya. Ini teknik ni yang penting, ya. Kita lihat, kalau macam ni, kalau saya tanya Rina, saya rasa mampu menjawabnya. Cuba memberi perkhidmatan penyediaan pelan. Ya, kalau saya bagi jawapan dulu, kita kata C, ya. Betul. Landscape nursery. Ya, nursery landscape, ya. Kalau menghasilkan dan memasarkan tanaman secara kecil-kecilan, nursery apa tu? Kalau secara kecil-kecilan, nursery runcit, cikgu? Ya, tepat sekali, pandai. Ya, dalam mudah, ya. Mudah sangat. Kemudian yang ketiga, mengusaha, menyemai dan memasarkan kuantiti yang besar. Nursery apa? Nursery borong, cikgu. Tentu saja nursery borong. Sebab kita dah ambil 2, tinggal 1, dah tentu situ saja jawapan. Itu di antara teknik, ya. Bagaimana kita hendak menjawab soalan. Okey. Kemudian, item berkaitan dengan fakta, ya. Mengingat semula maklumat seperti fungsi, keadaan atau tujuan suatu komponen, ya. Tandakan right, betul, ya, bagi amalan penyelenggaraan tanaman hiasan yang betul dan pangkah bagi yang salah dalam ruang jawapan yang disediakan, ya. Menyiram dilakukan sebaik saja penanaman dijalankan. Kenyataan yang pertama. Merumput dilakukan setelah aktiviti pemejaan dijalankan. Ketiga, pemangkasan dilakukan terhadap ranting yang rosak. Kita lihat, ya, skema jawapannya, ya. Jadi sepatutnya kita garis, ya. Menyiram, ya. Sebaik saja penanaman dijalankan. Itu ayat ni pendek dan semua memberi maksud. Jadi kita kena gariskan semua. Jadi semua memberi maksud, ya. Jadi jawapan pertama, adakah kita menyiram, ya? Menyiram sebaik saja penanaman dilakukan, ya. Tentu saja bila kita telah menyiram, kita menyiram setelah kita menanam, ya. Kemudian merumput dilakukan setelah aktiviti pembajaan. Bermaksud kita baja dulu, kemudian kita merumput. Kita ingat kembali apa yang telah kita lakukan amali semasa di sekolah dulu, ya. Masa kita buat amali. Okey. Tentulah kenyataan ini salah, ya. Kemudian pemangkasan dilakukan terhadap ranting yang rosak, ya. Tentulah betul, ya. Satu lagi, ya, kesilapan pelajar, ya. Dia selalu sangat, kadang-kadang dia tak ada idea, dia write-nya semua ataupun dipangkahnya semua. Jadi ini adalah satu kaedah yang salah, ya. Dia guess, dia cuba meneka, ya. Jadi dia tidak menjawab soalan, ya. Kamu akan didenda dari segi permakahan. Okey. Seterusnya, jadual kedua menunjukkan struktur asas dalam nursery, ya. Rumah tumbuhan, pejabat, stor dan tempat pembiakan, ya. Merujuk kepada jadual 2, padankan struktur asas dalam nursery dengan fungsinya dengan menulis A, B, C dan D dalam ruang jawapan. Ingat, ya, pesan saya,
garis perkataan-perkataan yang penting, iaitu kata tugas dan arahan. Ya. Kemudian kenyataan dalam jadual hendaklah kita garis. Contohnya, tempat penyimpanan peralatan dan bahan kimia serta alat pertanian. Tempat menyimpan peralatan, kita garis. Perkataan yang penting, sangat penting. Ya. Kemudian tempat pentadbiran serta tempat kawalan aktiviti. Tempat pentadbiran, sangat penting. Ya. Tempat untuk menyimpan tumbuh-tumbuhan yang tidak tahan dengan pancaran cahaya terik matahari. Kemudian tempat sementara bagi bahan yang telah disemai sebelum diubah ke tempat pengerasan. Okey? Ya. Kita lihat skema jawapan. Kalau saya tanya Rina pun, Rina berasa saya boleh jawab. Ya? InsyaAllah, tempat penyimpanan peralatan dan bahan kimia. Apa dia jawapannya? Jawapan dia C, cikgu. Store. Tentulah store. Ya. Ya? Mudah sangat bagi kita. Ya? Cuma yang penting, calon hendaklah membaca. Ya? Membaca soalan, garis, faham, jawab soalan. Itu penting. Ya? Seterusnya, B, ya, pejabat. Ya? Tempat pentadbiran tentulah pejabat. Ya. Seterusnya, A, rumah tumbuhan. Ya? Tempat untuk menyimpan tumbuh-tumbuhan. Dan D, ya, tempat pembiakan, ya? Tempat sementara bagi bahan yang disemai sebelum diubah ke tempat pengerasan. Ya? Okey, seterusnya, item yang ketiga bentuknya itu convention ataupun kelaziman, pengetahuan tentang penggunaan simbol. Ya? Simbol di sini, gambar rajah menunjukkan jenis garisan yang digunakan dalam lukisan grafik. Nampakkan jenis garisan itu. Ya? Jadi yang ini memang kita kena ingat, ya? Simbol-simbol ini. Contohnya kalau kita berada di jalan raya, ya? Kita nampak macam-macam simbol yang ada di situ. Jadi ini adalah convention ataupun kelaziman. Okey? Jadi dalam lukisan yang ini nampak dia beralun-alun, berombak-ombak. Ya? Ya. Garisan itu garisan peralun. Ya? Dia dah, sebenarnya kalau kita perhatikan dengan tenang, kita dah dapat jawapannya di situ. Ya? Kita tengok ni, memancar-mancar macam mata harimau. Ya? Jadi garisan berpancar. Ya? Dah idea di situ dah ada. Ya? Okay? Seterusnya, ini juga simbol. Ya? Simbol dalam lukisan. Ya? Gambar rajah 2 menunjukkan simbol elemen landscape dalam plan induk. Ya? Kita lihat satu-satu. Ya? Kenal pasti. Sebenarnya bila kita sebut simbol elemen ini bermaksud kita lihat daripada atas. Kita lihat daripada atas. Secara logiknya kita dah agak dah apa benda. Ya? Okey. Berpandukan gambar rajah 2, padankan elemen lanskap dengan simbol-simbol yang betul dengan menulis A, B, C dan E dalam ruang jawapan. Ya? Contohnya pokok palma, kerusi meja, pondok dan pokok utama. Ya? Okey. Jadi dah tentu saja yang pertama palma, jawapannya C. Ya? Kerusi meja mana satu, Rina? Kerusi meja B. Okey, B tepat sekali. Ya? Pondok rehat dan wakaf D dan akhir sekali tentulah pokok teduhan ataupun pokok utama. Ya? Kita tengok yang keempat, item urutan. Item yang paling popular dalam subjek MPV, iaitu urutan. Itu pengetahuan tentang suatu proses yang tersusun mengikut aturan dan prosedur. Berikut adalah langkah kerja membiak tanaman hiasan secara cantuman baji yang tidak mengikut urutan. Ya? Jadi perkataan-perkataan awal ini adalah perkataan-perkataan yang penting. Ya? Ini adalah kata-kata kerja. Okey? Potong keratan sayon, memilih ranting pokok, menyelit sayon, membelah hujung, membalut cantuman. Ya? Merujuk kepada jadual, susun langkah kerja membiak tanaman secara cantuman baji mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E. Ya? Ruang jawapan, langkah 1, langkah 2, 3 dan 4 seterusnya. Okey? Apabila kita dah garis, ya, garis perkataan-perkataan yang penting, maka kita dah boleh susun. Sebenarnya kita kena baca juga semua tu. Ya? Kita kena baca semua. Jadi, jawapan yang pertama tentulah B. Ya? Kita memilih. Lepas kita memilih, kita hendaklah membelah. Ya? Setelah kita membelah, kita potong sayon. Seterusnya, kita menyelit sayon. Akhir sekali membalut cantuman. Okey? Ini juga adalah langkah kerja. Okey, berikut adalah langkah kerja menyediakan medium semaian. Ya? Ada 1, 2, 3 dan 4. Mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan.
menyukat, menapis, menyimpan dan menggaul. Okey? Jadi sudah garis awal-awal ya. Garis perkataan-perkataan yang penting. Jadi yang pertama sekali biasanya kita hendaklah menapis ya. Lepas menapis kita menyukat, seterusnya kita menggaul dan akhir sekali kita simpan ya. Seterusnya pengetahuan tentang pembagaian pengkelasan kelompok ya. Ini adalah pokok ya. Jadual menunjukkan jenis pembiakan tumbuhan hiasan ya. Seks dan esek. Ya, kita garis perkataan yang penting, arahan dan tugasan, terlihat gambar ya. Terlihat gambar ini adalah yang penting ya, stimulusnya yang penting. Jadi kita dah tahu, kita pilih salah satu yang kita biasa sangat. Contohnya pokok bunga raya. Okey, kita dah tahu dia secara eseks ya. Kemudian sektor pokok balung ayam ya. Seterusnya jadual menunjukkan jenis kumpulan tanaman hiasan. Ini pengkelasan juga ya. Pokok renek, palma, penutup bumi, akuatik. Terbaca. Padan jenis kumpulan tanaman hiasan itu dengan tanaman hiasan dalam jadual di bawah ya. Jadi kita gariskan mana-mana pokok yang kita kenal dulu ya. Kadang-kadang pelajar tak dapat ya. Ini pokok yang biasa kita lihat ya. Contohnya teratai, okey, pandan. Okey, kita dah tahu, kita dah kenal pokok-pokok ni. Okey. Jadi kalau kita dah garis pokok pinang, dah tentulah pokok palma ya. Kalau pokok bunga kertas, tentulah dia adalah pokok renek ya. Pokok teratai duduknya dalam air, akuatik ya. Pokok pandan tentulah dia penutup bumi ya. Itu adalah kaedah bagaimana kita nak menjawab. Kemudian item kriteria ya, pengetahuan tentang suatu perkara berkaitan dengan ciri ya. Jadual 5 menunjukkan pernyataan ciri usahawan ya, tandakan betul, pernyataan betul dan pangkah pernyataan tidak berkaitan ya. Jadi usahawan, ciri usahawan ya. Maksudnya kita lihat bijak mengambil peluang, berkemahiran membuat keputusan berskala kecil, penghasilan dan mengelakkan risiko ya. Dah tentulah seorang usahawan bijak mengambil peluang ya, berkemahiran membuat keputusan ya. Kemudian perniagaan berskala kecil mementingkan keuntungan hanya untuk peniaga ya, untuk peniaga bukan usahawan ya. Kita ada dua kategori kita belajar ya. Kemudian menghasilkan barangan baru secara kreatif dan inovatif. Okey, itulah betul. Mengelakkan risiko dalam perniagaan ya. Mengelakkan risiko dalam perniagaan tidak ya. Seorang usahawan dia tidak mengambil risiko yang munasabah ya, risiko yang munasabah. Okey, seterusnya jadual 6 menunjukkan ciri-ciri pokok palma yang betul dan yang tidak berkaitan. Okey, berumpun, kanopi yang padat, mempunyai akar seraput ya, satu batang yang diakhiri dengan oleh sejampak daun, mempunyai banyak ranting ya. Mungkin ada perkataan-perkataan yang kenyataan yang calon tak faham ya. Contohnya kanopi ya, kanopi. Selalu kalau kita buat kenduri kahwin, kita duduk dalam bawah kanopi ya, tempat yang teduh ya. Jadi dah faham di situ ya, kita relatekan dengan kehidupan kita. Okey. Jadi jawapan untuk ini ya, ciri pokok palma ya, ciri pokok palma kita perlu garis ya. Jadi tentulah dia berumpun. Ada palma yang berumpun, kemudian mempunyai akar serabut dan seterusnya satu batang yang diakhiri dengan oleh jambak daun. Okey. Kaedah ataupun item metodologi. Item ini agak sukar sikit lah agak lebih sukar yang mana pengetahuan tentang cara, kaedah atau teknik yang standard dalam melaksanakan suatu tugasan, arahan ataupun kerja ya. Jadual 7 adalah teknik mempercepatkan pertambahan biji benih. Okey, pelarasan, stratifikasi dan pemeraman. Berdasarkan Raja 7, pilih dan padankan teknik mempercepatkan ya, pertambahan biji benih itu dengan pernyataan dalam ruang jawapan. Bagaimana biasa, kita kena garis ya, perkataan-perkataan yang penting. Dalam macam ni, jadi kita ikut ya, pelelasan, stratifikasi dan pemeraman ya. Jadi yang pertama, meletakkan biji benih dalam timbunan pasir ya. Kemudian membuang selaput dan merendam dalam biji benih ya. Bermaksud membuang selaput, bermaksud dah tentu kita laskan dia ya. Okey. Dan akhir sekali
Jawapan adalah menjemur biji benih dalam bekas yang tertutup, kita sebut pemeraman. Okey. Jadi begitu untuk skema untuk soalan ini. Baik, cikgu. Terima kasih. Itu dia tadi menyentuh tentang bahagian A, bagaimana untuk memahamkan calon-calon SPM bagi bahagian A ni. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, untuk calon-calon SPM yang bakal mengambil kertas peperiksaan landscape dan nursery, ini khusus untuk kalian kerana kita bawakan Cikgu Zaharuddin untuk menerangkan tentang tips dan juga panduan menjawab kertas soalan. Kita nak beri tumpuan seterusnya Cikgu kepada bahagian B. Silakan. Okey, terima kasih Harina. Okey, seterusnya kita fokus pula kepada bahagian B, ya, iaitu kemahiran, kebolehan, kepercayaan, keupayaan, kecekapan dan kepandaian tentang sesuatu perkara, ya. Bahagian B berkaitan dengan kemahiran, ya. Kemudian memahami, menterjemah bahan atau idea, ya, mengaplikasi, ya, maksudnya kita akan menyelesaikan masalah. Seterusnya menganalisis. Kita dapat data, kita analisis. Okey, kemudian kita menilai dan membuat keputusan, ya. Jadi kita membuat keputusan. Okey, ini bahagian B. Soalan bahagian B ada 4 soalan mewakili 40 markah. Okey, seterusnya kita lihat, ya. Soalan berkaitan dengan memahami, ya. Gambar rajah 8 menunjukkan pembiakan tumbuhan hiasan secara esek, ya. Lihat, perhatikan, ya, stimulusnya. Okey. Kemudian berdasarkan kepada gambar rajah 8, cadangkan 2 tumbuhan hiasan yang boleh dibiak dengan kaedah ini, ya. Pastikan kita faham ini pembiakan apa ni, kaedah ni. Okey. Kaedah katut, ya. Kemudian kena pasti 2 ciri dahan ranting yang dipilih untuk pembiakan ini. Pembiakan itu, huraikan langkah kerja membiak tumbuhan itu. Okey. Jadi kita lihat jawapannya, ya. Jadi yang pertama kita boleh tulis nama pokok, ya, puding ataupun kita sebut kodium, ya. Kita boleh tulis pokok ara, ya. Ada 2 jawapan, ya. Mungkin banyak lagi jawapan yang kita boleh beri, ya. Bunga raya, ya. Contoh tanaman-tanaman yang berkayu, ya. Tapi perlu saya ingatkan kepada para calon, jangan beri pokok-pokok makanan, tumbuh buah-buahan. Contohnya ditulis musangking, pokok mangga dan sebagainya. Itu tak termasuk dalam subjek kita, ya. Jadi walaupun mungkin benda perkara ini boleh dilakukan, tetapi tidak termasuk dalam skema pemakahan, ya. Kamu boleh beri 3 jawapan, ya. Kerana walau bagaimanapun markah yang diberi adalah maksimum adalah 2, tidak menjadi masalah, ya. Okey, seterusnya kenal pasti 2 ciri dahan ranting yang dipilih. Okey, sihat, tidak berpenyakit, tidak rosak, itu memberi maksud yang sama. Pilihlah salah satu, ya. Kemudian lurus, ya, tidak banyak ranting, saiz sebesar pensel. Bagilah berapa-berapa jawapan, tapi markahnya adalah maksimum 2, ya. Saya cadangkan beri jawapan lebih daripada 2, ya. Kalau salah satu mungkin betul 2, ya. Okey. Kemudian langkah kerja, huraikan langkah kerja membiak tumbuhan itu, menyediakan alatan tambahan ataupun menamakan alatan tambahan tersebut, memilih dahan yang lurus, membuat 2 kelaran, mengopik, ya. Ini adalah langkah-langkah kerja untuk, ya, pembiakan tut tersebut, ya. Kalau kita lihat markah yang diberi peruntukan adalah 6, ya. Terlihat jawapan ada 9, mungkin boleh jadi 10, ya. Tetapi markah maksimum adalah 6. Jangan pula, calon sampai 6 cukup, berhenti, tak nak jawab dah. Jangan. Kita kena selesaikan proses kerja pembiakan tumbuhan tersebut. Okey. Seterusnya mengaplikasi dan menilai, gambar rajah 9 menunjukkan aktiviti penyiraman di tapak laskap, ya. Terlihat orang sedang menyiram pokok, menggunakan tong penyiram. Berdasarkan rajah 9, cadangkan 3 kaedah lain yang digunakan untuk menyiram tanaman hiasan di kawasan laskap itu. Okey, 3 cadangan. Berdasarkan jawapan di A1, berdasarkan jawapan kita tadi, ya. Kena pasti 3 kelebihan menyiram tanaman menggunakan kaedah itu, ya. Kemudian huraikan 4 kesan tanaman yang disiram dengan air yang berlebihan. Okey, lihat jawapan yang pertama. Calon boleh menggunakan hos getah, ataupun calon juga boleh menggunakan
sistem titisan, ya, ataupun calon boleh menggunakan sistem renjisan ataupun secara sprinkler. Okey. Kemudian berdasarkan jawapan tadi, kita kena rujuk, ya, bahagian jawapan yang kita beri tadi. Kena pasti 3 kebaikan, ya, di antaranya ialah kosnya rendah, ya, murah ataupun murah, ya, ataupun mudah dilakukan ataupun dikendalikan. Okey. Penggunaan air yang lebih cekap, ya. Kalau ada jawapan yang kamu ada lagi, sebut, ya, tulis, ya. Mudah diselenggara, menjimat masa, menjimatkan kos dan sebagainya, ya. Markah maksimum 3 diperuntukkan, ya. Okey. Uraikan 4 kesan tanaman yang disiram dengan air yang berlebihan, ya, daun menjadi layu, ya. Kalau kita lihat musim banjir itu kan, pokok semua mati, ya, sebab lebihan air, ya. Daun menjadi kuning dan kering di hujung daun, ya. Daun gugur, ya, pangkal batang menjadi reput. Ini kaedah-kaedah kita menjawab soalan bahagian B. Jawapan kita hendaklah ringkas, ya. Jawapan kita hendaklah ringkas, jangan buat karangan, ya. Jangan buat karangan, straight to the point, ya. Terus kepada jawapan. Okey. Okay, markah maksimum peruntukan adalah 4, ya. Air bertakung dan berlumut. Okey. Seterusnya, ini soalan popular juga, setiap tahun biasa akan keluar berkaitan dengan pengiraan kos, ya. Jadi memahami dan mengaplikasi, ya. Jadual menunjukkan kos bahan untuk membina 100 unit pasu simen pero. Okey. Bila jumpa soalan pengiraan begini, kenyataan yang di atas mempunyai maklumat yang sangat penting, ya. Membina 100 unit pasu, ya, sama ada membuat produk ataupun perkhidmatan. Okey, seterusnya kita lihat, ya. Kita lihat bahan, kita lihat kuantiti, kita lihat harga dan jumlahnya, ya. Apa yang soalan ini ditanya? Berdasarkan jadual, hitungkan kos bahan, kos pengeluaran bagi 1 unit, harga jualan 1 unit jika hendak keuntungan 50%, ya. Okey, kita lihat bagaimana kita nak melengkapkan jadual. Okey. Jadi yang kosong ni kita pertama sekali kita cuma darabkan saja, ya. Kita dah dapat jawapan, ya. Calon boleh membawa mesin kira, ya. Kemudian yang kedua, darabkan juga, kita dah dapat jawapan, ya. Seterusnya untuk dapat jawapan yang di bawah, jumlah kos benar kita cuma mencampurkan saja dalam laju tersebut, ya, dalam jumlah dan kita akan mendapat jawapan. Okey, sangat mudah. Pengiraan yang mudah. Jadi tapi calon kena faham, ya, bagaimana nak mengira. Seterusnya kos pengeluaran. Bagaimana nak mengira? Kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Maklumat-maklumat kita dah dapat dalam soalan, ya. Okey, jadi tambahkan saja dan kita dapat markah, ya. Calon boleh membuat formula, tetapi formula tidak diberi markah, ya. Sama juga dengan kos pengeluaran seunit, ya. Kos pengeluaran dia berkait, ya. Bahagikan dengan 100, dapatlah RM40.70 untuk mendapatkan keuntungan, ya, jualan. Harga jualan sekiranya keuntungan 50%. Jadi kita ambil keuntungan 50%, ya, darab dan dapatkan keputusannya, ya. Okey. Dan akhir sekali analisis dan menilai. Ini soalan yang wajib juga, ya. Soalan yang berkaitan dengan calon menghendaki melukis atau melakar pelan konsep ataupun pelan induk. Okey. Inilah dia soalan. Kalau kita calon lihat, ya, soalan berkaitan dengan lukisan, jika calon lihat ada laman dan tengok tajuknya, ya. Kotak tajuk dia pelan konsep. Kalau calon jumpa pelan konsep dalam soalan, jawapannya tentulah pelan induk. Kalau calon jumpa pelan buih, jawapannya tentulah pelan konsep. Itu dia punya peraturan dia. Okey. Jadi Raja M menunjukkan pelan konsep cadangan pembangunan lanskap sebuah rumah, ya. Berdasarkan Raja X, lukis, warna dan labelkan pelan induk bagi rumah itu. Okey. Jawapan calon hendaklah mengandungi pokok naungan, pokok palma, pokok renet, rumput turf, ya, siak kaki, kolam dan semua, ya, simbol-simbol ini hendaklah betul dan berlabel, ya. Setiap simbol lengkap, 1 markah, warna 80%, dapat 2 skor.
50% dapat 1 skor. Lengkapkan kotak tajuk dapat 2 skor. Inilah yang perlu pelajar calon beri pada pemeriksa nanti Jadi perlu dilukis lengkap lengkap mengikut laman-laman tadi dan setiap simbol ini hendaklah dilabelkan dalam plan induk ini kemudian lengkapkan kotak tajuk jadi bermaksudnya lakaran reka bentuk yang lengkap menggunakan simbol lengkap yang jelas, elemen dilabel dan menggunakan warna yang sesuai. Ini satu kaedah jawapan Ada lagi satu kaedah, kalau calon nak buat melabel dengan kaedah ini pun boleh dengan kaedah ini pun boleh kita labelkan nama-nama pokok, rumput Izora, nama-nama pokok Okey, Rafis, sama ada nak buat nama saintifik ataupun nama biasa pun boleh, tidak jadi masalah Labelkan keseluruhan simbol-simbol yang terdapat dalam soalan ini. Okey. Baik, Cikgu Zaharudin. Terima kasih untuk penerangan bahagian B bagi mata pelajaran landscape dan nursery ini. Mudah-mudahan calon-calon dapat memahami bagaimanakah cara ataupun panduan untuk menjawab kertas soalan kertas satu bahagian B ini. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Sukses SPM 2021 Pecutan untuk calon-calon SPM yang menduduki kertas landscape dan nursery. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Zaharudin yang mana kita telah pun berkongsi berkenaan dengan kertas satu bahagian A dan B. Baik Cikgu Zaharudin, boleh kita kongsikanlah mungkin kita nak membuat kesimpulan dalam kertas satu bagi kedua-dua bahagian ini iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Silakan. Okey, terima kasih Rina. Seterusnya kita dah sampai ke slot yang penghujung iaitu rumusan berkaitan dengan strategi menjawab soalan bahagian A. Okey. Setiap calon saya ulang lagi sekali setiap calon dikehendaki tanda garis dan ataupun buat bulatan pada kata kunci, kata kerja, pada stimulus arahan dan tugasan supaya kita menjawab apa yang dikehendaki dalam soalan Terusnya memastikan peruntukan masa yang secukupnya untuk satu-satu soalan Jadi untuk bahagian A anggaran satu soalan kita peruntukkan masa lebih kurang 4 minit 4 minit yang sebenarnya dalam masa 3 minit kalau kita betul-betul faham menguasai kandungan mata pelajaran, insya-Allah dalam masa 2 minit dan 3 minit kita dah mampu menjawabnya dengan betul dan tepat Menjawab berpandukan jumlah markah 2 hingga 4 markah setiap soalan. Lihat untuk soalan bahagian A dia nyatakan 2 atau 4 2, 3 ataupun 4 Okey, seterusnya soalan ataupun tajuk dalam bahagian A aras rendah berkaitan dengan amalan kerja, langkah keselamatan, etika budaya, simbol-simbol keselamatan dan sebagainya. Kemudian rumah nursery, pembiakan seks kemudian untuk biji benih langkah kerja, pembiakan bahan tanaman, media, mortar ini soalan-soalan bahagian aras rendah Ini arah-arah sederhana, langkah-langkah kerja, pembiakan seks, aset, langkah kerja, menanam tumbuhan, langkah kerja menyelenggara tumbuhan, langkah kerja membuat inventory buat lukisan dalam reka bentuk landscape, langkah kerja menyelenggara lanskap kejur langkah kerja pengurusan sistem pepejal keusahawanan dan rekomen perniagaan dua tajuk ini agak baru dalam subjek landscape dan nursery Di samping juga lanskap kejur juga ada tajuk-tajuk baru yang dalam pembelajaran KSSM. Jadi perlu diambil perhatian juga Kemudian kita lihat strategi menjawab soalan bahagian B Kita lihat bahagian B setiap calon dikehendaki macam biasa membuat rangka jawapan dalam bentuk kata kerja di ruang soalan Masuk dalam kertas soalan tersebut bahagian-bahagian yang kosong bukan di ruang jawapan di bahagian-bahagian yang kosong dalam kertas soalan boleh dibuat rangka jawapan tidak menjadi masalah untuk memastikan semua fakta penting dikumpul sebelum memulakan jawapan memastikan peruntukan masa secukupnya untuk satu-satu soalan jadi ada 4 soalan dalam masa 1 jam
lebih kurang dalam 15 minit satu soalan ya. Ada pecahan-pecahannya lagi. Okey. Kemudian kita lihat soalan bahagian B ya, menyelesaikan masalah ya. Soalan berkaitan dengan pembiakan tumbuhan ya. Kita ada menanam dalam pasu ataupun atas tanah ya. Kemudian menyelesaikan masalah juga ya. Menyelenggara tanaman dalam pasu atau atas tanah. Ada menyelenggara lanskap keju ya. Yang popular untuk subjek kita adalah simen fero ya. Simen fero yang macam kayu tu, simen daripada kayu ya. Kemudian ada subjek-subjek baru sekarang ni ya. Kaitan dengan ada juga dengan kayu sekarang ya. Kita menggunakan kayu ya. Ada gunakan logam dan sebagainya. Tetapi yang popular untuk landscape ini adalah landscape simen fero ya. Kemudian membina landscape keju simen fero, kerusi, meja, pagar, papan tanda dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita ada keusahawanan ya. 4 soalan ni ya. Dan satunya adalah keusahawanan pengiraan kos ya. Pengiraan kos, kos bahan, kos upah, kos sampingan, kos pengeluaran, keuntungan dan harga jualan ya. Kemudian mengira kos perkhidmatan. Ini 2 bentuk soalan pengiraan lah yang paling popular. Salah satu insya-Allah biasanya akan keluar setiap tahun lah kalau kita lihat soalan-soalan tahun-tahun yang sebelum ini. Walaupun kita ke SSM dia rasa saya dia tidak ada banyak-banyak perubahan sangatlah, sebab mesti ada keusahawanan kerana rancangan kerajaan juga untuk melihat para pelajar kita tidak bekerja dengan orang, dia suruh berniaga jadi tajuk ini adalah tajuk yang penting jadi saya harap pelajar dapat menguasainya. Kemudian proses mereka bentuk landscape jadi bermaksud seorang landscape mestilah tahu melukis. Tidak-tidaknya kalau tak pandai melukis dengan cantik pun, tidak-tidaknya dia boleh melukis dengan baik dan dia boleh membaca lukisan landscape baru dah boleh dia jadi seorang landscaper maksudnya orang yang bekerja di dalam bidang landscape kemudian melakar pelan konsep ataupun melukis pelan induk jadi kedua-dua perkara ini kalau soalan itu wujud petuanya ialah kalau melakar pelan konsep bermaksud soalan itu dimulai dengan pelan buih. Itu dia punya kata kunci dia. Kalau calon tengok soalan itu pelan buih, maka jawapan mesti pelan konsep kebiasaannya. Kalau soalan itu dimulakan dengan pelan konsep, maka jawapannya insya-Allah jawapannya mesti pelan induk jadi itulah lebih kurang rumusan berkaitan dengan keseluruhan bahagian A dan bahagian B untuk kertas 7301 untuk landscape dan nursery jadi saya rasa kesimpulannya jadi pelajar hendaklah menguasai kesemua tajuk-tajuk yang telah saya nyatakan tadi supaya pelajar apabila berada dalam dewan peperiksaan berada dalam keadaan yang begitu yakin dan bersemangat untuk menjawab kerana ini adalah paper terakhir rasa saya, kertas terakhir untuk para calon dan rugilah kalau kita berada dalam dewan peperiksaan kita sambil lewa menjawab soalan, rugi kita datang ke sekolah daripada kita kecil ibu dan ayah kita bagi kita masa belanja kita banyak untuk kita mendapat satu keputusan yang terbaik. Kita sia-siakan apabila kita berada dalam dewan peperiksaan jadi bila kita buat sesuatu pastikan kita berjaya kalau kita gagal usaha lagi insya-Allah belakang parang pun kalau diasah lama-lama jadi tajam insya-Allah. Okey, seterusnya saya rasa itu saja. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Zaharudin Abdul Kadir merupakan guru landscape dan nursery dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Laut Selangor atas tips dan juga panduan bagi menjawab kertas soalan kertas 1 untuk mata pelajaran landscape dan nursery ini. Mudah-mudahan ilmu yang cikgu kongsikan ini dapat memberi semangat kepada murid-murid ataupun calon-calon SPM menjawab kertas soalan ini. Selamat maju jaya semua. Itu yang kami bawakan untuk hari ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum.